Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama hadir pada hari ini bagi sama-sama kita mempelajari mata pelajaran sirah. Baiklah anak-anak, sebelum itu izinkan Ustaz untuk Ustaz memperkenalkan diri. Ya, nama Ustaz ialah Ustaz Muhammad Al-Hafiz bin Isa. Dan insya-Allah pada tahun ini Ustaz akan mengajar anak-anak dua mata pelajaran, iaitu mata pelajaran sirah dan juga mata pelajaran bahasa Arab. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sirah. Dah bersedia anak-anak? Bagus. Baik. Sekarang kita lihat tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ya. Baik, tajuk kita hari ini insya-Allah kita akan belajar peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Ustaz ulang tajuknya, peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Bagus. Baik, yang pertama kita lihat anak-anak. Ya, Nabi Muhammad SAW berumur hampir 40 tahun. Dan ketika itu, baginda telah mendapat ilham daripada Allah Ta'ala untuk beruzlah. Ya, maksud beruzlah ni apa? Iaitu mengasingkan diri. Kenapa baginda nak mengasingkan diri? Sebabnya baginda nak mencari ketenangan daripada kekusutan yang berlaku di kota ketika itu. Ya, kota tu bising, kota tu kecoh, riuh. Dan ketika itulah Nabi nak mencari ketenangan. Sebab itulah Nabi beruzlah. Saya ulang lagi sekali. Sebut sama-sama anak-anak, beruzlah. Bagus. Maksud beruzlah tadi apa? Mengasingkan diri. Bagus anak-anak. Baik, di manakah pula Nabi mengasingkan diri? Nabi mengasingkan diri di Gua Hira. Gua apa anak-anak? Gua Hira. Gua Hira ini terletak di Jabalan Nur. Maksud Jabalan Nur ialah Bukit Nur. Ya, betul. Ya, Nabi mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabalan Nur. Bagus anak-anak. Yang seterusnya kita lihat pada malam 17 Ramadan 17 tahun sebelum hijrah bersamaan dengan 610 Masihi, baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril. Siapakah malaikat Jibril? Malaikat Jibril inilah ialah malaikat yang pertama. Tugasan malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Dan ketika inilah anak-anak tarikhnya, ya, 17 Ramadan ataupun kita sebut sebagai Nuzul Al-Quran. Baik, Nuzul Al-Quran itu maksudnya apa? Dalam bahasa Arab yang bermaksud penurunan Al-Quran. Jadinya selalunya soalan akan keluar, dia akan tanya, bilakah Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Boleh ingat anak-anak? Pandai. Baik, yang seterusnya anak-anak. Ketika itu, usia baginda telah genap 40 tahun. Maka di sini, Nabi menerima wahyu yang pertama pada usianya 40 tahun. Boleh ingat? Baik, kita cuba ulang lagi sekali. Ya, cuba soalan anak tanpa melihat. Apakah maksud beruzlah tadi anak-anak? Maksud beruzlah mengasingkan diri. Nabi mengasingkan diri dekat mana? Dekat Gua Hira. Gua Hira terletak dekat mana? Jabalan Nur. Bagus. Bilakah pula Al-Quran diturunkan? Pada malam 17 Ramadan. Bagus. Seterusnya, Nabi menerima wahyu yang pertama pada usia 40 tahun. Bagus anak-anak. Baik, ketika itu anak-anak, ketika Nabi bertemu dengan Malaikat Jibril ya, di dalam Gua Hira ketika itu, Malaikat Jibril telah menyuruh kepada Nabi supaya membaca. Dia cakap macam mana? Wahai Muhammad, bacalah. Ya. Kemudian Nabi kita jawab, aku tidak pandai membaca. Jibril suruh untuk kali yang kedua, wahai Muhammad, bacalah. Lalu Nabi kita pun jawab jawapan yang sama,
aku tidak pandai membaca. Lalu malaikat Jibril menyuruh untuk kali yang ketiga, wahai Muhammad, bacalah. Jawapan yang sama Nabi kita beri, aku tidak pandai membaca. Dan apabila Nabi mengatakan Nabi tidak pandai membaca, ketika itulah anak-anak, malaikat Jibril telah memeluk Nabi dengan kuat sebanyak 3 kali. Sampaikan ketika itu anak-anak, Nabi tak boleh bernafas, Nabi tak boleh nak bercakap. Sebabnya apa? Sebab malaikat Jibril peluk dengan sangat-sangat kuat. Bayangkan anak-anak. Ya? Dan selepas daripada itu, selepas malaikat Jibril memeluk Nabi, lalu malaikat Jibril pun mengajarkan kepada Nabi surah yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan. Ataupun wahyu yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan. Surah apa anak-anak ni? Ini namanya surah Al-Alaq. Surah apa? Bagus. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hatta akhir ayat, sehingga akhir ayat. Ya, inilah yang Jibril ajarkan kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingat anak-anak, surah Al-Alaq ialah surah yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan. Dan ada berapa ayat surah ini? Hanya 5 ayat sahaja pada permulaan. Ya. Ingat, kebiasaan soalan akan ditanya, surah apakah surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya ialah surah Al-Alaq. Berapa ayat? Ayat 1 sampai ayat 5. Boleh ingat? Bagus anak-anak. Seterusnya anak-anak selesai daripada pertemuan mereka di Gua Hira, baginda pun teruslah pulang ke rumah. Ya, tetapi baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan juga gemetar. Bila mana tidaknya, tengah duduk seorang-seorang dekat dalam Gua Hira, tiba-tiba ada lembaga hitam, ya, seolah-olah seperti seseorang manusia, datang memeluk kita dan juga menyuruh kita supaya membaca. Kalau kita sendiri pun mestilah kita akan berasa sangat-sangat takut. Ya, begitu juga dengan Nabi. Ya, ketika itu Nabi juga mempunyai perasaan takut. Jadi selepas sampai kat rumah sahaja, Nabi suruh apa? Nabi suruh isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah, untuk segera menyelimutkan baginda. Sebab baginda menggigil ketakutan yang teramat-amat ketika itu. Ya, Nabi minta siapa? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya, isteri baginda untuk apa? Untuk selimutkan baginda. Bagus anak-anak. Selepas daripada itu, selepas isterinya menyelimutkan baginda, ketika itulah anak-anak turun pula wahyu yang kedua. Ya, iaitu surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Nampak? Ya, Allah Ta'ala turunkan lagi ayat yang kedua. Boleh ingat? Bagus anak-anak. Baik, seterusnya anak-anak, selesai daripada selimut-selimut tadi, ya, ketika itu pada keesokan hari, ya, Sayyidatina Khadijah telah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Bisa ulang lagi sekali namanya. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Ulang anak-anak sama-sama. Waraqah bin Naufal. Bagus. Kita ulang lagi sekali. Waraqah bin Naufal. Bagus anak-anak. Alhamdulillah. Siapakah Waraqah bin Naufal ini anak-anak? Waraqah bin Naufal ini ialah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Sepupu kepada siapa? Sayyidatina Khadijah. Ya, dan beliau merupakan seorang penganut agama Nasrani. Penganut apa anak-anak tadi saya sebut? Agama Nasrani. Agama Nasrani ini ialah agama apa? Agama Kristian. Agama apa anak-anak? Agama Kristian. Bagus anak-anak. Seterusnya anak-anak, Nabi SAW telah menceritakan apa yang berlaku kepada baginda, ya, ketika mana di dalam gua tadi kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal pun memberitahu bahawasanya sesungguhnya yang berjumpa dengan Nabi SAW itu ialah malaikat Jibril, dan baginda akan dilantik menjadi seorang rasul. Ya. Sampai macam tu anak-anak. Ya.
Baik, boleh ingat ya? Okay, jom kita ulang lagi sekali sama-sama. Dah bersedia? Bagus. Okay, yang pertama anak-anak yang tadi telah Ustaz terangkan berkenaan dengan peristiwa penurunan wahyu daripada Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad SAW ketika itu berumur hampir 40 tahun dan baginda telah mendapat apa? Mendapat ilham daripada Allah Ta'ala untuk beruzlah. Maksud beruzlah tadi apa? Mengasingkan, betul, mengasingkan diri. Ya. Baginda mengasingkan diri di mana anak-anak? Di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di mana? Di Jabalan Nur. Ulang lagi sekali. Bagus. Baik, Ustaz soal anak-anak. Nabi beruzlah. Ya. Maksud beruzlah tadi itu apa? Mengasingkan diri. Betul. Di manakah pula Nabi mengasingkan diri? Nabi mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabalan Nur. Bagus anak-anak. Baik, yang seterusnya anak-anak. Pada malam 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah bersamaan dengan 610 Masihi, baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini malaikat yang keberapa? Yang pertama. Tugas malaikat Jibril apa tadi? Menyampaikan wahyu. Bagus anak-anak. Jadi, secara tak langsung kita dah sedia maklum, Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan ataupun dinamakan Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran tadi saya sebut maksudnya apa? Penurunan Al-Quran. Bagus anak-anak. Dan Nabi telah menerima wahyu ini pada usia 40 tahun. Maka itulah usia Nabi yang pertama ketika mana Nabi dapat wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ingat? Baik, Ustaz soal anak-anak tanpa melihat. Bilakah Al-Quran diturunkan? Pada malam 17 Ramadan ataupun dinamakan sebagai Nuzul Al-Quran. Baik, Nabi didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril. Bagus anak-anak. Dan ketika itu berapakah usia Nabi? Ketika Nabi menerima wahyu yang pertama, usia Nabi berapa? 40 tahun. Boleh ingat? Bagus anak-anak. Seterusnya anak-anak kita lihat ketika itulah yang malaikat Jibril telah menyuruh Nabi supaya membaca. Malaikat Jibril suruh berapa kali? Suruh tiga kali. Wahai Muhammad, bacalah. Lalu Nabi cakap apa? Aku tidak pandai membaca. Jibril suruh pula untuk kali yang kedua. Wahai Muhammad, bacalah. Pun sama juga. Nabi kata apa? Aku tidak pandai membaca. Disuruh lagi kali ketiga. Wahai Muhammad, bacalah. Pun sama juga. Ya, Nabi cakap apa? Aku tidak pandai membaca. Bila Nabi cakap macam tu, automatik selepas itu, ya, malaikat Jibril terus memeluk Nabi dengan kuat sampailah Nabi tak mampu nak bernafas sebanyak 3 kali. Ya, dia peluk Nabi Muhammad SAW sampai Nabi langsung tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak bernafas waktu tu. Ya. Selepas daripada malaikat Jibril peluk Nabi, lalu malaikat Jibril telah mengajarkan kepada Nabi ayat yang pertama ataupun surah yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu surah Al-Alaq. Ya, ingat surah ni anak-anak. Ada berapa ayat surah ni? Ya, 5 ayat yang pertama sahaja yang diturunkan pada permulaan. Bagus. Baik, surah apakah yang diturunkan? Yang pertama yang diturunkan anak-anak, surah Al-Alaq. Ada berapa ayat? Ada 5 ayat, 1 sampai 5. Bagus. Kemudian anak-anak selepas daripada itu, Nabi pun pulanglah ke rumah dengan perasaan takut dan juga gementar. Ialah mana tidaknya macam tadi Ustaz sebut. Kita tengah duduk diam seorang-seorang, tiba-tiba datang pula sesuatu lembaga hitam, datang peluk kita, tiba-tiba dan suruh kita baca pula. Kalau kita confirm kita lari. Ya.
Jadi selepas itu Nabi meminta apa? Nabi meminta supaya isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah supaya menyelimutkan baginda sebab baginda ketika itu menggigil ya, ketakutan yang teramat-amat. Jadi selepas daripada itu Allah Ta'ala telah menurunkan lagi surah yang kedua anak-anak atau wahyu yang kedua yang itulah namanya surah Al-Muddasir. Wahai orang yang berselimut. Surah apa anak-anak namanya surah ni? Surah Al-Muddasir. Bagus anak-anak. Baik, seterusnya anak-anak selepas daripada peristiwa berselimut itu ya, pada keesokannya Sayyidatina Khadijah iaitu isteri Nabi telah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Berjumpa dengan siapa anak-anak? Namanya Waraqah bin Naufal. Lagi sekali kita ulang, Waraqah bin Naufal. Bagus. Ingat nama ni anak-anak. Siapakah Waraqah bin Naufal ni Ustaz? Waraqah bin Naufal ini ialah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Ya? Dan dia juga adalah seorang penganut agama Nasrani. Dia sepupu siapa? Ya, sepupu Sayyidatina Khadijah. Dan dia beragama apa? Agama Nasrani. Tadi Ustaz sebut agama Nasrani itu agama apa? Agama Kristian. Bagus anak-anak. Kita ingat namanya lagi sekali. Siapakah sepupu Nabi? Siapakah sepupu Sayyidatina Khadijah tadi? Namanya ialah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni beragama apa? Agama Nasrani. Agama Nasrani itu agama apa? Agama Kristian. Bagus anak-anak. Seterusnya, Nabi SAW telah menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat. Nabi menceritakan, ya, semula-mulanya Nabi menceritakan kepada Waraqah ya, tentang peristiwa yang berlaku kepada dia. Lalu, ketika itulah Waraqah telah menjelaskan kepada Nabi bahawasanya dia telah didatangi oleh malaikat Jibril ya, dan akan dilantik menjadi Rasul. Boleh ingat anak-anak? Bagus. Baik, seterusnya anak-anak habis. Itu sahaja tajuk yang pertama yang perlu anak-anak belajar. Baik, Ustaz cuba soal anak-anak, cuba anak-anak jawab ya. Baik. Nabi telah beruzlah ya. Nabi mendapat ilham supaya beruzlah. Maksud beruzlah tadi apa? Mengasingkan diri. Sebab apa Nabi nak mengasingkan diri? Sebab Nabi nak lari daripada kekusutan ataupun kekecohan yang ada di kota. Nabi nak tenangkan diri Nabi. Nabi beruzlah dekat mana? Dekat Gua Hira. Bagus anak-anak. Kemudian anak-anak, Gua Hira itu terletak di mana? Di Jabalan Nur, iaitu Bukit Nur. Bagus. Seterusnya anak-anak. Bilakah Al-Quran diturunkan? Bila? Pada malam 17 Ramadan ataupun disebut sebagai nuzul Al-Quran. Bagus anak-anak. Berapakah usia Nabi ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama? Betul, Nabi menerima wahyu yang pertama pada usianya 40 tahun. Bagus anak-anak. Siapakah malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Bagus anak-anak. Apakah nama surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Apa nama surahnya? Surah Al-Alaq. Bagus anak-anak. Seterusnya anak-anak, siapakah yang telah Khadijah, Sayyidatina Khadijah membawa pergi berjumpa? Siapa nama orangnya tadi? Ya, Waraqah bin Naufal. Siapa pula Waraqah bin Naufal itu? Waraqah bin Naufal itu siapa? Sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Dan beliau merupakan seorang penganut agama apa? Agama Nasrani. Maksud agama Nasrani tadi apa Ustaz terangkan? Agama Kristian. Bagus anak-anak. Jadi,
dekat bawah ni Ustaz ada sediakan link untuk soalan. Anak-anak boleh klik dekat link tersebut untuk jawab soalan. Dan jangan lupa, ya, isikan nama penuh, isikan kelas dan jawab perlahan-lahan dan janganlah tergopoh-gopoh. Ya, jawab jangan nak cepat siap, jawab elok-elok. Boleh? Bagus anak-anak. Seterusnya lepas dah siap jawab, tekan submit dan insya-Allah dia akan hantar automatik. Dan di situ anak-anak boleh tengok view skor masing-masing, berapa yang anak-anak dapat. Ya. Baik, kemudian anak-anak, nasihat Ustaz kepada anak-anak sekalian, semasa kes-kes COVID makin tinggi ni, kalau boleh kita jaga diri kita, ya, jaga kesihatan. Kemudian solat jaga, ya, solat jangan ditinggalkan. Siapa tak solat, Ustaz tembak senapang gajah nanti. Ya, solat, jangan tinggalkan solat. Dan kalau ada masa juga, ya, cuti-cuti sekolah macam ni, perbanyakkanlah juga membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Boleh. Baiklah anak-anak, sekadar itu saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu dan bersiar lagi pada hari-hari yang seterusnya. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita jumpa minggu depan.